Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita semua dapat bersama dalam surau ini, dan saya syukur kepada Allah SWT juga kerana diberi peluang dan ruang untuk berkongsi maklumat agama, maklumat yang berkaitan dengan agama kita, dengan sidang jamaah muslimin dan muslimat di kawasan ini. Dan saya juga merakamkan penghargaan kepada pihak surau ini kerana memberi ruang dan keizinan untuk saya berkongsi maklumat pada pagi ini. Jadi seperti yang kita semua maklum, bahawa pada pagi ini saya nak bincangkan satu topik yang penting lah sebenarnya, kerana saya diberi dua tajuk. Ada dua tajuk pilihan, sama ada yang berkaitan dengan syama'il, Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, itu berkaitan dengan perbicaraan berkenaan dengan fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun tajuk yang kedua, Al-Ghulu fis Salihin, iaitu sikap melampau terhadap orang-orang salih. Yang dimaksudkan orang salih itu sama ada Nabi, para sahabat, wali, dan siapa saja yang dianggap berjasa besar dalam kehidupan seseorang itu. Jadi saya pilih tajuk yang kedua pada pagi ini, iaitu Al-Ghulu fis Salihin, iaitu melampau, memuja dan memuji orang-orang yang salih. Tajuk ini sebenarnya, hadirin dan hadirat, adalah satu tajuk yang tersangat penting lah sebenarnya, dan ianya bersifat asas yang mesti difahami oleh setiap umat Islam dalam konteks, khususnya dalam konteks sekarang ini. Kerana tajuk ini sebenarnya, iaitu melampau memuja orang-orang salih ini, adalah merupakan satu tajuk yang disebut secara khusus dalam kitab-kitab, khususnya dalam kitab yang berkaitan dengan usuluddin. Puji secara berlebihan, mengangkat kedudukan yang begitu tinggi kepada setengah-setengah orang yang dianggap sebagai orang soleh, tuan guru, guru dalam tarikat sufi dan sebagainya. Dan sejarah telah mencatatkan bahawa ramai dari kalangan umat Islam yang tersesat, yang dianggap sesat kerana melampau, tersilap langkah dalam hal yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puji Nabi berlebih-lebihan, meletakkan kedudukan Nabi pada tempat yang tidak sepatutnya, boleh jadi sesat. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disebut dalam nas agama kita, seperti mana Nabi sendiri pernah menyebutkan, ana basyarum mislukum, innama ana basyarum mislukum. Dalam Quran pun ada sebut, Nabi kata, aku ni manusia seperti kamu, seperti kamu. Dari segi basyariah, kemanusiaan itu, sifat-sifat yang ada pada manusia itu, maka adalah pada Nabi. Kerana Nabi juga manusia seperti kita, cuma bezanya Nabi menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak bercakap, tidak bertindak, mana tidak melakukan
tindak tanduk, melainkan semua itu merupakan tuntunan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat Nabi. Hadirin dan hadirat, kalau kita meneliti kitab-kitab, buku-buku yang ditulis oleh para ulama, kita dapati al-ghulu fi salihin dianggap sebagai satu penyakit akidah. Dianggap sebagai satu penyakit yang mana sejarah telah mencatatkan bagaimana manusia-manusia sebelum zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada kalangan Yahudi, kalangan Nasrani dan sebagainya, punca kemusnahan, punca kekufuran antara faktornya adalah kerana berlebihan, kesilapan mengangkat ke Nabi, memberi anggapan yang silap kepada Nabi alaihi wassalatu wassalam. Yang jelas kita tengok bagaimana kesesatan yang berlaku kepada penganut Kristian, menganggap Nabi Isa itu adalah salah satu daripada 3 Tuhan. Itu yang jelas, yang tidak boleh disangkal oleh sesiapa. Itu jelas. Mana mungkin Nabi Isa mengajarkan dia ni adalah satu juzuk daripada Allah? Mustahil. Kerana Nabi Isa adalah Nabi yang dipilih oleh Allah, yang ditugaskan ke muka dunia untuk mengajarkan tauhid dan untuk menghapuskan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengikut kajian, misalnya dalam buku Kaifa Nata'amalu Ma'al Quranil Karim, susunan Dr. Yusuf Al-Qaradawi, beliau menyebutkan, menakalkan pandangan-pandangan daripada para ulama, yang mana Dr. Yusuf Al-Qaradawi menyebutkan bagaimana penganut-penganut Kristian dalam masa yang begitu singkat, lebih kurang 50 tahun sahaja selepas kewafatan Nabi Isa alaihissalam, maka berlaku pemindaan, berlaku kerosakan kepada kitab Injil itu sendiri, yang mana disebutkan bahawa yang bertanggungjawab merosakkan, menokok tambah, mengurang dan menokok tambah, setengah-setengah bahagian dikurangkan, setengah-setengah bahagian ditambah. Dalam kitab Injil itu yang bertanggungjawab adalah golongan-golongan agama, Rijaluddin, yang disebut sebagai padri-padri sebenarnya, kerana mereka lah yang mahir tentang kitab suci. Masyarakat awam ni dia tidak kreatif dalam bab tu. Biasanya yang merosakkan agama, yang kreatif dalam mengubah ajaran-ajaran agama ni, biasanya orang-orang agama itu sendiri. Ini sejarah membuktikan perkara itu. Masyarakat awam ni hanya pengikut sahaja. Sehingga sampai ke peringkat menganggap Nabi Isa itu juz'um minallah, satu juzuk daripada Tuhan, atau disebut ibnullah, anak lelaki Allah, dan Maryam itu dikatakan sebagai isteri Allah. Konsep 3 dalam 1, Trinity. Jadi perkara ini berlaku. Itu dari sudut menganggap Nabi sebagai Tuhan. Ada setengah-setengah. Kalau dalam kaitan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam misalnya, kita tengok ramai dari kalangan penganut agama Islam ni sendiri tergelincir dalam bab ini, dalam tajuk ini, dalam perkara ini. Misalnya hadirat, sepatutnya lah di surau-surau, di masjid, di tempat kita ni, sepatutnya ada satu sukatan yang khusus berkenaan dengan ajaran-ajaran salah ini, supaya masyarakat didedahkan bentuk-bentuk ajaran salah secara sistematik lah pengajian itu. Misalnya di India ni yang terkenal lah, golongan Berelwi misalnya. Punca kesesatan Berelwi, kalau kita baca analisa-analisa yang telah dilakukan oleh ulama, kita dapati Berelwi ni sesat bukan kerana kaifiat dia, bukan kerana niat dia, tetapi kerana kaifiat dia. Berelwi ni sesat kerana terlalu cinta kepada Nabi, terlalu sayang kepada dia, berlebihan, memberikan sifat-sifat yang luar biasa kepada Nabi, menganggap Nabi ini ada kuasa Tuhan. Golongan Berelwi bukan sedikit jumlahnya, berjuta pengikut dia di bumi India, menganggap Nabi ini tidak mati sebenarnya, hanya mati jasad sahaja. Bila Nabi wafat, maka Nabi lebih hidup lagi selepas dia wafat. Dia anggap Nabi lebih hidup. Antara akidah dia menganggap bahawa Nabi SAW segera akan pergi ke tempat orang-orang yang melakukan selawat kepadanya. Itu akidah dia. Sebab itulah kita tengok dari kalangan penganut Berelwi misalnya, mereka akan meletakkan
menyediakan ruangan yang cukup cantik lah, disediakan kerusi, kemudian dihiasi kerusi itu bagaikan kerusi pengantin pada hari mereka menyambut maulid misalnya. Ketika dia berselawat sallallahu alaihi, kita solat, dia letak kerusi. Saya ingat di Kelantan, mengikut cerita daripada orang-orang tua lah yang saya tanya, dia sebut, dia kata pernah di Kelantan pun ada berlaku ketika dia berselawat sallallahu alaihi wasallam, dia letak kerusi. Kerana dalam anggapannya ketika kita berselawat, Nabi akan hadir dalam majlis kita. Di Kelantan pernah berlaku. Dalam kitab kalau kita tengok golongan Berilwi, itu akidah dia. Dia akan letak kerusi dalam majlis selawat, kerusi yang cantik lah, bagaikan kerusi pengantin. Kerana dalam akidah mereka, mereka menganggap Nabi akan hadir, walaupun tidak nampak secara zahir jasad Nabi hadir dalam majlis itu, tetapi dari segi akidah. Ini antara kesesatan. Dan banyak lagi lah lanjutan kesinambungan ataupun akidah Nabi ni, kedudukan Nabi ni luar daripada manusia biasa. Misalnya Nabi tahu perkara gaib, Nabi ada kuasa untuk mengarahkan angin dan sebagainya. Siapa begitu sekali disebut? Nabi ni tidak mati. Nabi boleh menyelamatkan umat ini. Ketika umat bila berlaku malapetaka, sebut nama Nabi, seru nama Nabi, maka Nabi akan pergi menyelamatkan seseorang itu. Sehingga siapa begitu sekali. Sebab itulah, lanjutan daripada itulah kita dapati setengah-setengah ajaran itu sampai peringkat sebut nama Nabi ketika berada dalam kesusahan, dalam keadaan getih, sebut nama Nabi, ya Rasulullah tolonglah. Sampai begitu sekali. Ada berlaku. Itu banyak kita tengok ajaran salah sebegitu. Menganggap Nabi macam-macam lah kita tengok. Jadi misalnya sebagai contoh, menganggap Nabi tidak ada bayang misalnya. Nabi tak ada bayang seperti kita. Itu antara bahaya tu. Sebab perkara itu dia boleh membuahkan penyakit-penyakit yang lain. Nabi ketika lahir ada disebut dalam riwayat, dalam kitab-kitab lah, tapi dalam kitab-kitab yang sahih tidak disebut. Ada cerita yang menyebutkan bahawa Nabi SAW ketika lahir daripada rahim Aminah itu, terus baca suratul Mu'minun misalnya, keluar dalam keadaan merangkak, terus mendongak kepala ke langit dan membaca suratul Mu'minun sampai habis. Ada juga begitu disebut. Macam-macam lah cerita. Baik, dalam konteks ini kita tengok, kalau jasad Nabi sendiri pun, sekiranya kita meletakkan anggapan-anggapan yang luar biasa, misalnya kita kata tubuh Nabi tidak berbau busuk misalnya, peluh Nabi bagaikan kasturi, itu bukan bersumberkan daripada riwayat yang sahih. Tidak benar itu. Begitu juga najis Nabi misalnya, bila Nabi buang, itu ada disebut, cuma riwayat itu tidak sahih. Jadi perkara-perkara itu sangat bahaya sebenarnya. Bila kita terima perkara itu berdasar pada riwayat yang tidak sahih, dia akan menghasilkan fahaman-fahaman yang lain. Akan ada ruangan untuk syaitan mengganggu kita, boleh menjadi sesat lah. Sampai peringkat disebutkan Nabi ni sebenarnya Allah diciptakan daripada cahaya misalnya. Itu anggapan-anggapan yang silap. Akhir sekali menganggap bahawa Nabi SAW boleh menyelamatkan dengan upaya, dia panggil qudrah mustaqillah. Nabi ni ada satu kuasa tersendiri yang tidak berkait dengan kuasa Tuhan. Ada yang menganggap begitu. Ajaran-ajaran salah tempatan ini di tempat kita ada yang beranggap pada demikian. Baik, mana-mana ajaran salah kalau dinisbahkan kepada agama Islam ini, dia mesti ada unsur-unsur pemujaan terhadap tokoh itu. Misalnya hadirat, kalau hadirat kajilah, walaupun tidak secara mendalam. Kalau kita perhati, kita tengok bergaul dengan orang-orang yang terlibat dengan ajaran salah,
Wajib ada, mesti ada. Bahkan ini unsur yang asas kepada ajaran itu, iaitu pemujaan terhadap tokoh, pemujaan terhadap guru-guru mereka. Dia mesti ada perkara ini, tak dapat tidak. Misalnya, kalau di Kelantan, dia ada satu ajaran salah, satu kelompok, satu tim ajaran salah yang menganggap guru dia orang daripada Selangor, saya tak ingat kawasan mana. Nama dia Muhammad Zain Al-Bajuni. Pernah beberapa tahun lepas dia meninggal, dan dia wasiatkan supaya dia dikebumikan di halaman rumah dia di wilayah Persekutuan. Pada waktu itu Ustaz Hashim Yahya sebagai mufti pada waktu itu. Jadi ada juga sahabat-sahabat saya yang terlibat dengan ajaran salah. Jadi bila diskusi dengan saya, berbincanglah tentang ajaran, dia cuba untuk menarik saya, kempen saya supaya saya ikut ajarannya. Jadi bila kita pertikaikan dari segi sanad ajaran, dari segi sahih atau tidak ajarannya, dia cukup bimbang. Dia kata jangan memberikan gambaran-gambaran negatif kepada guru saya, kerana guru saya walaupun jarak jauh tapi dia boleh akses maklumat. Dia tahu. Kita kata macam mana boleh berlaku itu? Dia boleh tahu walaupun jaraknya kita kata beratus kilometer, tetapi dia ada deria yang lebih daripada kita. Siapa begitu? Dia cukup bimbang sebab dia kata pernah berlaku. Ini akidah ni, bukan syariat ini bahaya ni. Dia kata pernah berlaku, ada seorang pelajar kepada Syekh Muhammad Zain Al-Bajuni ini yang mempertikaikan, mengkritik di belakang guru dia, memberikan gambaran-gambaran yang negatif kepada guru dia. Akhir sekali bila pergi di hadapan guru dia, berhadapan dengan guru dia, pelajar ini tidak dapat berdiri tegak. Jadi merangkak di hadapan guru, tidak boleh bangun, sehingga dimaafkan oleh gurunya. Jadi penganut yang berfahaman begini, dia akan ta'assub sampai ke peringkat luar biasa. Ini sangat bahaya. Hadirat kena baca buku-buku yang berkaitan dengan ajaran salah ni. Kita akan nampak di mana kesilapan mereka. Mereka memberikan gambaran yang salah. Baik, sekali sebelum saya bincang secara khusus berkenaan dengan konsep ajaran Syiah dalam bab ini, kerana dalam kajian ulama, Syiah lah satu kelompok yang mendakwa Islam yang terlalu ta'assub kepada pemimpin, kepada tokoh mereka, sehingga memberikan sifat-sifat yang di luar daripada batas-batas yang diizinkan oleh syarak. Dan saya akan sebut butiran dia. Baik. Ini ada satu risalah yang ditulis oleh ulama khusus tentang penyakit ini, iaitu Ghulu fis Salihin. Kalau kita perhatikan, banyaklah dalam sabda Nabi SAW, Nabi memperingatkan kepada umat dia. Kalau dulu Nabi-Nabi terdahulu pernah diangkat sehingga ke peringkat Tuhan seperti Nabi Isa, maka Nabi SAW dia merasakan diri dia juga akan menerima nasib yang sama. Akan ada umat dia yang tersalah anggap terhadap dia. Maka Nabi SAW dalam banyak hadis, bukan satu hadis, banyak hadis. Misalnya Nabi SAW dalam riwayat Imam Nasai, dalam kitab Sunan Nasai, Musnad Imam Ahmad, Sunan Ibn Hibban misalnya, ada disebut Nabi bersabda, "Iyyakum wal ghulu, fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu." Berwaspadalah terhadap sifat melampau terhadap tokoh, kerana sesungguhnya umat sebelum kamu telah binasa kerana sikap itulah. Kita kena berwaspada, jangan berlebih-lebih. Hatta kepada Nabi SAW tidak boleh kita letakkan kedudukan yang terlalu tinggi, melebihi daripada apa yang sepatutnya. Hadirat sebenarnya Nabi SAW manusia seperti kita. Dia tetap manusia. Cuma Nabi diberi kemuliaan oleh Allah sebagai Nabi dan dibekalkan dengan mukjizat. Dan dalam agama ini, maklumat Nabi bercakap
berkenaan dengan amalan bukan melalui buku-buku biasa, tapi melalui wahyu sebagai ilmu yang muktamad. Allah tidak jadikan ada di kalangan manusia ni kecuali nabi-nabi dan rasul-rasul saja yang boleh akses maklumat agama ini daripada Allah dengan cara wahyu. Tidak ada yang lain. Kalau ilmu lain boleh dipertikaikan, ilmu wahyu, ilmu Quran, ilmu hadis yang sahih, dia tidak boleh dipertikaikan kerana ilmu ni daripada Allah. Kalau ilmu lain boleh jadi daripada pengalaman manusia, daripada pencapaian kajian manusia, tapi ilmu Al-Quran, ilmu wahyu, dia direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada melalui perantaraan Jibril dan sebagainya. Baik, jadi pada pagi ini saya nak berkongsi dengan hadirin-hadirat berkenaan dengan Syiah ini sebenarnya, kerana inilah sebenarnya yang melampau, terlalu melampau. Hadirin-hadirat, kita kena ingat sifat ta'assub ini dia boleh menyekat segala kebaikan. Sifat ta'assub, kalau seseorang itu ta'assub pada seseorang, dia bukan menerima ilmu sebenarnya, dia bukan menerima kebenaran. Seseorang yang ta'assub pada seseorang, sama ada seseorang itu ulama ke guru ke, sebenarnya dia bukan menerima ilmu sebenarnya, tetapi dia menerima suatu bentuk pemahaman yang tidak melalui proses pemikiran yang betul. Sebenarnya dia tak ambil kira dah benar ataupun tidak bila dia ta'assub. Ini penyakit ta'assub ni tersangat dahsyat sebenarnya. Dia boleh merosakkan kehidupan manusia, dia boleh merosakkan persepsi yang tepat tu, kita kata hilang kebenaran itu. Itu sangat bahaya. Sebab itulah kita sebagai umat Islam ini, kalau kita belajar kitab falsafah mantik misalnya, ulama-ulama Islam yang berbicara tentang mantik, muqaddimah dia akan kemukakan berpuluh-puluh ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang berupa peringatan Nabi, peringatan Allah kepada umat manusia supaya mereka menjadikan fakta kebenaran itu sebagai perkara yang utama, menggunakan akal untuk menilai sesuatu itu. Jangan kita terima secara membabi buta tanpa berfikir. Hadirat pernah dengar kalau saya nak sebut di sini, Ayah Pen, ajaran Ayah Pen. Kalau rakyat Malaysia ni boleh kata tahulah, sebab dia Ayah Pen asalnya orang Kelantan, tinggal di Bacuk, tidak jauh daripada Kubang Krian ni. Teruk Ayah Pen ni. Kalau kita tengok di segi latar belakang pendidikan, jauh lah. Orang biasa, cuma dia belajar di Indonesia, belajar ilmu tarikat lah, ilmu sihir dan sebagainya, disebut oleh masyarakat dia. Akhir sekali bila dia balik ke kampung dia, dia mula, dia biasa orang sebut ilmu isim. Ilmu isim. Dia ni teruknya hadirat, saya pun tengok pun lemah bagaimana pengikut dia jumlah beribu-ribu, sehingga tu yang berpendidikan tinggi pun ada yang menjadi pengikut dia, sehingga boleh minum air basuh kaki dia, boleh minum air susu dia. Ayah Pen ni dalam satu hari, dalam sehari tu dia ada minum, dia ada mandi menggunakan air susu 3 kilo 3 kilo air susu dia mandi, kemudian dia bilas dengan air biasa. Jadi air yang dia mandi tu ditadah dalam talam sah, kemudian diberi minum kepada pengikut dia. Pengikut dia boleh minum. Kita dengar pun teruk, kita macam mana manusia hilang pertimbangan sampai begitu sekali. Perkara itu kita yang masih fitrah masih elok ni, fitrah masih sahih ni, masih sihat, mana kita heran lah. Perkara yang tidak masuk akal, tidak logik itu, tapi benda tu boleh berlaku. Untuk lebih mudah faham lagi, agama Hindu misalnya menjadikan lembu itu sebagai Tuhan, sebagai makhluk suci. Setiap juzuk lembu itu adalah dianggap suci. Kalau kita tengok ni, bahan yang diletakkan di dahi ni, itu sebenarnya adalah merupakan gabungan kombinasi air kencing lembu, darah lembu dan tahi lembu. Digabung 3, kemudian dijemur di tengah panas sampai kering, kemudian dicampur dengan darah lembu, dengan air kecil, kemudian diletak di sini. Kenapa diletak di sini? Untuk menunjukkan tingginya kedudukan lembu itu sendiri dalam fahaman mereka. Sebab begitu sekali. Itu lebih sesak lagi daripada Ayah Pen. Itu agama tu. Ayah Pen ni tidak sampai peringkat agama.
alih pin tidak sampai peringkat agama. Baik, sekarang ini saya nak berkongsi lah dengan hadirat bagaimana kedudukan Syiah dalam konteks hulu fis salihin, melampaunya mereka dalam memuja orang-orang salih. Jadi bila kita membicarakan Syiah secara khusus, mengambil tajuk yang khusus hulu fis salihin, sebenarnya kita sedang membicarakan tentang imam-imam Syiah. Bagaimana Syiah meletakkan ke tahap menganggap, memberi sifat-sifat yang luar biasa kepada imam-imam mereka. Barangkali hadirat setengah-setengah tu mungkin telah terdedah dengan masalah ini. Saya nak bincang khusus tentang Syiah lah. Dalam konteks ini kita ambil satu bahagian saja. Ini berdasarkan kepada kitab-kitab Syiah. Kerana kitab-kitab Syiah ini sebenarnya hadirat sekarang ini mudah kita nak akses kitab-kitab Syiah, nak dapat kitab Syiah mudah melalui web mereka sendiri dengan adanya internet dan sebagainya, mudah. Kalau dulu susah, sekitar tahun 91, awal tahun 90, kalau kita nak carilah, kita nak dapatkan kitab-kitab Syiah ini susah. Susah kita nak dapat. Terpaksa kita dapatkan daripada sahabat-sahabat yang berada di luar Malaysia, mana kena melalui jalan yang agak sukar lah. Tapi sekarang ini mudah dengan sistem internet dan sebagainya. Untuk kita kata untuk order kita lah, pesan kita tu tidak menjadi masalah. Dan saya sendiri daripada tahun 92 kita kumpul kitab-kitab Syiah. Banyaklah kita kumpul kitab-kitab Syiah, kita baca, kita kaji, kita dapati ajaran inilah kemuncak ghuluun fis salihin ada dalam ajaran Syiah. Jadi kalau ada ajaran Berelwi, Ahbas dan sebagainya, itu tidaklah sehebat, tidaklah seteruk Syiah ini. Misalnya dalam konteks ini, dalam konteks mengagungkan imam-imam mereka, Syiah ni menganggap bahawa misalnya Sayyidina Ali ni mengikut ajaran Syiah berdasar pada kitab-kitab mereka yang setarah dengan Bukhari. Misalnya Al-Kafi 8 jilid, Al-Kafi ni 8 jilid, antara kitab yang utama. Ni kitab Al-Kafi ni, kitab Syiah ini 8 jilid, ditulis di zaman Imam Mahdi. Mula-mula Imam Mahdi bersembunyi dalam gua di Sardab di Iraq tu. Dan kitab 8 jilid ni, kitab Al-Kafi ni, setarah dengan Bukhari dari segi maratibnya, dari segi kedudukannya mengikut pandangan kalangan Syiah. Kitab ini pernah, bila Al-Kulaini siap menyusun kitab ini 8 jilid, dia pernah bawa kitab ini untuk ditashih oleh imam yang ke-12 yang bersembunyi di dalam gua di Iraq, di Sardab, di Samurra. Tu dia pernah dalam riwayat Syiah. Maka imam yang ke-12 itu memberikan takris, memberikan pengesahan bahawa kitab ini adalah kitab yang muktamad. Sudah cukup dah bagi Syiah. Kalau tidak ada kitab lain, sudah memadai dengan kitab 8 jilid ini, iaitu kitab Al-Kafi. Apa yang dia sebut? Misalnya Sayyidina Ali adalah merupakan jelmaan Allah. Dalam tubuh Sayyidina Ali itu ada Allah Subhanahu Wa Taala, yang disebut sebagai akidah hulul. Akidah hulul, Allah meresap dalam jasad Sayyidina Ali. Bahkan mereka menganggap bahawa misalnya Abdullah ibnu Sabah, pengasas pada ni fahaman ini, dia menganggap Sayyidina Ali ini tidak mati kerana dia adalah juz'um minallah, adalah satu bahagian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ajaran ini diterima sampai ke hari ini, dijadikan asas ajaran Syiah. Sehingga Syiah Imam 12 yang menjadi anutan rasmi Iran sekarang ini menganggap makrifah kepada imam lebih tinggi daripada makrifah kepada Allah. Daripada mana kita boleh akses maklumat itu? Daripada kitab-kitab induk Syiah, daripada kitab-kitab utama Syiah. Bukan kita ambil maklumat ni di kaki-kaki lima, tidak. Makrifat kepada imam itu lebih tinggi daripada makrifat kepada Allah. Sehingga dalam kitab-kitab mereka menyebutkan seseorang yang tidak kenal Allah tetapi kenal imam 12 sudah boleh masuk syurga. Sampai begitu sekali. Baik, saya nak tanya saja, tak perlu jawab saja untuk lontaran, untuk muka, untuk supaya kita berfikir. Apa maksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksum? Apa maksud? Cuba kita jawab dalam diri kita sendiri. Apa makna ismatur rasul? Apa makna Nabi itu maksum?
Dan saya ingat daripada peringkat pelajar kafal sampai peringkat dewasa, dia akan jawab macam ni, dia akan jawab, dia kata maksud Nabi maksum ini, Nabi itu terpelihara daripada dosa kecil dan dosa besar. Saya ingat itu sahaja jawapan yang kita boleh bagi. Barangkali lah. Sebenarnya hadirin hadirat, maksum ini, maksumnya Nabi ini bukan sekadar terpelihara daripada dosa kecil dan dosa besar, tidak. Dia lebih daripada itu. Sebenarnya ciri yang besar, makna maksum yang besar, makna ciri yang ada dalam makna maksum itu bukan sekadar terpelihara daripada dosa kecil dan dosa besar. Itu terlalu basic sangat itu. Tetapi yang lebih utama, konsep maksum ini yang hanya Allah kurniakan kepada Nabi dan Rasul adalah dengan maksud untuk menjaga supaya agama ini, syariat ini, akidah ini, dia terpelihara daripada tersalah dan tersilap. Tidak mungkin Nabi tersilap menyampaikan syariat. Kerana apa? Kerana adanya sifat maksum itu. Itu sebenarnya. Itulah makna maksum yang sebenar. Tak mungkin Nabi boleh tersilap dalam menyampaikan wahyu, menyampaikan wahyu, ilmu wahyu kepada umat ini. Kerana apa? Kerana Nabi ada satu konsep yang Allah pelihara Nabi dengan apa? Dengan maksum itu. Untuk itu, bukan bermakna bila Nabi ini maksum maka Nabi sudah tidak menjadi manusia, hilang sifat-sifat basyariah, hilang sifat-sifat manusia. Tidak, itu salah. Sekiranya ada di kalangan kita yang memahami bahawa Nabi maksum maknanya hilang beberapa sifat manusia pada Nabi. Misalnya bila Nabi maksum, tak mungkin Nabi tak tahu, mesti Nabi tahu semua perkara. Itu silap. Jangan faham begitu. Bila Nabi maksum bermakna Nabi tahu perkara gaib. Tidak. Nabi tetap tidak tahu perkara gaib seperti kita. Bila Nabi maksum maka Nabi tak lupa, hilang sifat lupa daripada Nabi. Itu bukan, silap itu. Nabi tetap ada sifat lupa. Kalau kita tengok dalam hadis-hadis, kita teliti dalam hadis-hadis, kita dapati Nabi SAW ada yang dia tidak tahu. Bukan satu hadis saja, banyak hadis. Kerana itu sifat manusia. Tidaklah bila sebab Nabi maksum maka terangkat Nabi daripada manusia sampai ke peringkat Tuhan ataupun separuh Tuhan. Tidak. Nabi tetap manusia. Kita kena faham ini. Kalau kita berbeza dengan Syiah, Syiah meletakkan Sayyidina Ali sampai kepada imam yang ke-12 ini, dia maksum. Tetapi maksum lebih daripada maksum Nabi. Jangan kita terkeliru. Jangan kita tidak dapat bezakan antara imam Syiah dengan Nabi SAW. Kalau imam Syiah dia maksum juga. Syiah memberikan sifat maksum kepada imam, tapi maksum imam mereka menyebabkan implikasi maksum yang diberikan kepada imam adalah imam itu tercabut sifat kemanusiaan itu. Misalnya, ini antara bentuk hulu. Bila Syiah meletakkan bahawa imam mereka maksum, maka imam mereka tidak lupa. Tidak ada sifat lupa, tidak ada sifat lalai, itu tidak ada. Bahkan imam mereka berdasar pada riwayat-riwayat sahih dalam kitab-kitab mereka, sahih mengikut mereka lah. Dia kata imam mereka ini tahu semua perkara gaib. Digambarkan tahu itu, misalnya disebut secara terperinci lah, perinci adanya. Imam mereka tahu setiap butiran pasir di pantai. Imam mereka tahu setiap helaian daun di pokok-pokok kayu. Begitu sekali disebut. Bahkan Khomeini sendiri dalam kitab-kitab mengajarkan kepada pelajar-pelajarnya, kepada penganut-penganut Syiah, bahawa innalil imam maqaman mahmuda la yabluhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Ini hadis Khomeini. Ini hadis Khomeini. Dia kata apa maksudnya? Sesungguhnya imam-imam kita mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, iaitu maqam mahmud. Biasa dengar maqam mahmud. Itulah doa yang kita baca selepas azan tu. Wa ba'athu maqaman mahmuda. Maqam mahmud itu sebenarnya khusus untuk Nabi, itu mengikut akidah kita orang Islam. Tetapi Syiah meletakkan maqam mahmud itu untuk imam mereka. Yang mana maqam mahmud yang diberikan kepada imam Syiah ini, mengikut ajaran Syiah, maqam itu tidak sampai, tidak boleh dicapai oleh malakun muqarrab, nabi yang hampir, malaikat yang hampir dengan Allah, dan tidak boleh dicapai juga oleh nabi yang diutuskan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana satu kedudukan yang tinggi melebihi darjah kenabian, melebihi darjat kenabian. Ini ghuluun fis salin, melampau. Ini melampau. Hadirin dan hadirat, cuba kita tengok setengah-setengah ajaran salah. Ini apa yang saya tengoklah, sama ada dalam YouTube ataupun tidak dalam YouTube, dalam kenyataan yang saya tengok dengan mata saya sendiri. Ada setengah-setengah guru tarikat, bukan semua, bukan semua. Kita tidak kata guru tarikat itu semuanya salah, jangan silap faham. Saya bukan bermaksud begitu. Cuma sebahagian, setengah-setengah ajaran tarikat, ajaran kesufian. Kalau sufi tarikat ni kalau tidak bercanggah dengan syariat, bolehlah. Sebab itulah kita sebagai umat Islam, bila kita nak menceburi, nak masuk dalam ilmu kesufian, tarikat dan sebagainya, wajib kita belajar agama dengan lengkap. Wajib kita tahu asas-asas akidah dengan jelas. Wajib kita memahami syariat ini. Kita kena tahu supaya kita tidak tersalah. Misalnya setengah-setengah tarikat itu, dia ajar pelajar-pelajar dia, memberikan gambaran, boleh jadi secara tidak langsung dia sebut, tetapi ajaran-ajaran itu menyebabkan timbul satu fahaman, satu keyakinan kepada pelajar-pelajar dia bahawa guru dia ni mempunyai ketinggian, kelebihan, sehingga cawan yang diminum, bila guru minum air, pelajar-pelajar ni berebut-rebut untuk minum supaya bibir mereka terkena tempat cawan itu yang diminum oleh guru mereka, berebut-rebut. Teruk hati-hati, sehingga serban ni, kain serban yang digunakan untuk oleh guru tu dipijak untuk ambil barakah. Dan setengah-setengah Habib yang datang ke Malaysia ini, misalnya pernah datang ke Kelantan misalnya, disebut kalau kita dapat bersalam dengan Habib ini seperti bersalam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ada disebut. Melihat wajah Habib itu akan dapat syafaat. Bersalam dengan Habib itu akan dapat syafaat. Itu anggap apa yang salah. Saya tidak kata Habib itu salah, tetapi Habib itu sendiri bila dia tahu fenomena ini, dia wajib benteras perkara ini. Tidak boleh. Itu bahaya tu. Saya ingat Habib itu sendiri pun tidak ajar begitu, tetapi fenomena ini berlaku. Kenapa berlaku? Saya rasa ini ada sesuatu yang tak kena ni. Dalam ajaran ini ada sesuatu yang tidak kena. Kalau ajaran ini, kalau seorang guru itu dia mengajarkan sunnah Nabi yang sahih, tidak mungkin akan berlaku silap faham dalam pemahaman pelajar-pelajar. Tak mungkin. Ini ada sesuatu yang tidak kena, yang perlu kita atasi, kerana ini sudah masuk dalam skop akidah, bukan dalam skop akhlak syariat. Tidak, tapi ini dalam bab akidah. Dalam kitab Syiah misalnya, dalam kitab Al-Burhan, Muqaddimah Al-Burhan, Kitabul Khisal oleh Syekh Qummi, beliau menyebutkan bahawa tidak akan masuk ke dalam neraka orang yang mengenalinya walaupun ia mengingkariku. Makna kalau engkar Nabi tetapi patuh kepada imam, sudah layak untuk masuk syurga. Ini perkara-perkara ini hadirat sangat dahsyatlah. Ghuluun fis salim. Baik, saya nak sebut dulu, saya akan sebut dulu beberapa fakta lagi berkenaan Syiah, kemudian kita akan cuba buat koreksi berkenaan dengan ajaran-ajaran salaf pak kita. Contoh-contoh melampau dalam bab kepimpinan ini, dalam bab memuja orang soleh ini. Baik, misalnya Imam Khomeini sendiri dalam kitab dia, Imam Khomeini dia ada kitab Matan Arba'in dia, Al-Arba'un Hadithan lil Khomeini. Imam Nawawi pada Matan Arba'in ini, Khomeini pada nama kita ada Al-Arba'un Hadithan. Ini kitab ni pun ada dengan saya. Dia sebut macam mana? Dia sebut ni asalnya dalam bahasa, saya terjemah teruslah untuk supaya ringkas ni. Keimanan seseorang, kita kata al-imanu billah, itu konsep percaya dengan yakin, at-tasdiq fil qalbi wal iqraru bil lisan wal amalu bil jawarih. Kita kata makna iman itu dia tidak akan terhasil, tidak dikira beriman seseorang itu melainkan melalui, mesti dia terima dulu imam 12 itu. Maknanya seseorang itu tidak dianggap imanu billah, mukmin billah, tidak dianggap beriman kepada Allah sekiranya dia tidak makrifah terlebih dahulu kepada imam 12. Ini contoh hulu yang paling tinggi. Contoh hulu yang paling tinggi. Sampai begitu sekali. Ini sudah sampai peringkat sesak.
Kafir ini, syirik pada Allah. Khomeini menganggap bahawa Tuhan adalah imam, imam adalah Tuhan. Maqam imam lebih tinggi daripada maqam Nabi. Ini dalam kitab Al-Hukumah Al-Islamiyah. Ini antara, dalam kitab Khomeini ini adalah antara kitab yang paling masyhur. Al-Hukumatul Islamiyah. Dalam kitab ni dia sebut maqam imam itu lebih tinggi daripada para nabi. Bahkan dalam kitab-kitab dia teruklah. Dalam kitab dia teruklah. Misalnya Nabi Adam itu sendiri, kenapa Nabi Adam itu dilontar ke dunia ini, dihalau daripada syurga tu, dalam kitab-kitab Syiah. Kenapa? Kerana dengki pada Imam 12. Dengki pada Imam 12. Digambarkan dalam kitab Syiah. Nah, cuba hati-hati faham perkara ni betul-betul. Nabi Adam ni ketika dia berada dalam syurga, dia pernah melihat macam cahaya. Ada macam seperti cahaya yang sedang mengelilingi arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Digambarkan dalam riwayat ini cukup cantik, berkelip-kelip cahaya macam kunang-kunang itu, berlegar-legar mengelilingi arasy. Maka Nabi Adam bertanya malaikat, apa itu? Apakah benda itu? Apakah perkara itu yang berlegar-legar dalam cahaya, mengeluarkan cahaya yang nampak cukup cantik, menarik perhatian Nabi Adam? Maka malaikat pun sebut, itulah imam, itulah keturunan Rasulullah yang disebut sebagai imam itu, imam 12 tu lah. Maka Nabi Adam merasa cemburu. Nabi Adam merasa cemburu, dia dengki dengan imam itu. Maka dia telah dihukum oleh Allah dengan dilontar ke dunia ini. Tu sebut dalam kitab Syiah. Itu dalam bentuk nur tu, cahaya tu. Itu Nur Muhammad tu sebenarnya dalam kitab Syiah. Itulah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu, yang mana perkara itu kita boleh bincang secara khusus. Nur Muhammad itu, yang mana asal kejadian alam ini daripada Nur Muhammad itu berdasar pada hadis yang tidak sahih. Maudhu' hadis itu. Maudhu' hadis itu. Perkara itu tidak benar. Yang mana konsep Nur Muhammad ini diterima oleh semua ajaran-ajaran kita kata sufi lah dan tarikat. Perkara itu bukan berasas pada ajaran yang betul. Mustahil itu. Sebab dia bercanggah dengan hadis-hadis lain yang lebih sahih. Kalau ada dalam kitab Musannaf Abdul Razak, Khatib Ulama Pertikaan, boleh tengoklah dalam riwayat panjang. Itu perlukan satu perbincangan yang khusus. Tetapi hadirat kena ingat. Baik, saya nak sebut sikit supaya kita faham. Sebab perkara ini dijadikan bahan kuliah setengah-setengah tempat. Baik, dalam riwayat ada disebutkan, ini gambaran betapa tingginya kedudukan Nabi ni. Ini dalam proses, ini dalam konteks ghulu fi salih ni. Ini saya sebut yang teruk-teruk, yang peringkat yang boleh menjejaskan akidah. Misalnya Nabi SAW itu, dikaitkan Nur Muhammad itu pernah masuk dalam Nabi Adam, dipindahkan daripada Nabi seterusnya ke Nabi seterusnya sampai kepada Nabi Musa, sampai pada Nabi Isa, bermula daripada Nabi Isa. Maka nur itu, cahaya itu Allah SWT berikan kepada keturunan Rasulullah SAW, berpindah daripada seseorang kepada orang lain mengikut zuriat keturunan Nabi, sehingga akhirnya berpindah kepada Abdullah, ayah Nabi. Bagaimana keadaan Abdullah ketika nur itu berada pada dahi Abdullah sebelum dia berkahwin dengan Aminah? Dahsyat hadirat. Kalau hadirat nak terima cerita ni, terimalah, tapi saya tak terima. Disebutkan bahawa Abdullah ni ayah Nabi ni riwayat yang tak benar ni riwayat palsu, riwayat bohong. Tapi biasa saya pernah dengar ada pengkuliah-pengkuliah yang sebut perkara ini, bahawa bahawa ayah Nabi ni perempuan tergila-gila ke dia, sehingga perempuan ada mati kering gitu. Mati dalam keadaan ada syok tu, asyik dalam keadaan tengok ayah Nabi tu. Sebab apa? Sebab ada nur tu, sehingga setengah-setengah sampai mati. Dan Abdullah disebutkan dia guna kelebihan nur yang ada pada dia tu untuk goda perempuan ini. Tu sebut cerita. Baik, ada disebutkan dalam riwayat apabila Abdullah ini berkahwin dengan Aminah,
Bila berkahwin dengan Aminah, maka Aminah lekat anak, mengandung hasil daripada maknanya perkongsian hidup Abdullah dengan Aminah tu. Aminah tu ibu Nabi lah. Bila lekat anak, mengandung, maka hilang cahaya itu. Hilang cahaya itu di dahi Abdullah. Sebab apa? Sebab cahaya itu sudah masuk dalam benih yang bercantum antara benih laki dan perempuan yang kita sebut Aminah mengandung. Cahaya itu sudah berpindah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aminah mengandungkan Nabi 9 bulan lebih. Jadi tak ada dah cahaya kepada Abdullah. Maka selepas itu perempuan-perempuan melihat Abdullah itu seperti lelaki biasa, tidak seperti sebelum ini. Tu cerita dia. Teruk dia tu. Ini bukan berdasar pada riwayat saya. Itu sebenarnya. Jadi nur itulah yang disebut sebagai Nur Muhammad. Ada pula hadis-hadis yang menyebutkan bahawa bila Aminah melahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik saja lahirnya, keluarnya Nabi daripada rahim Aminah, maka keluar satu cahaya yang begitu kuat, cahaya yang begitu menyinar sehingga menyentuh langit ni, sehingga manusia yang berada di Rum dengan Parsi pun dapat lihat cahaya tu. Siapa ada riwayat begitu. Hebatnya hadis-hadis, perkara itu sebenarnya tidak benar, kerana hadis-hadis yang menyebutkan begitu adalah hadis yang tidak sahih. Jadi jangan kita terima perkara-perkara itu. Kesan dia sangat buruk. Baik. Dalam kitab Syiah ada disebut lagi. Ni saya nak setuh sedikit lagi. Misalnya Ali boleh memasukkan sesiapa sahaja ke dalam syurga ataupun neraka. Dalam riwayat Syiah, Sayyidina Ali ni ada autoriti. Bahkan dalam riwayat disebut Sayyidina Ali berada di pintu Siratul Mustaqim tu. Setiap dalam gambaran hadis, seseorang itu bila selesai dah dikira bicara di mahkamah Allah, ada yang masuk neraka, ada yang masuk syurga. Tu. Jadi prosedurnya semuanya mesti melalui titian Siratul Mustaqim itu. Nak masuk ke syurga pun kena melalui titian sirat. Di bawah titian sirat itu neraka Jahannam. Baik, disebut dari riwayat Syiah, Sayyidina Ali berada tu di dekat dengan titian sirat itu, di pintu titian sirat itu, dengan maksud untuk melihat siapa yang makrifah pada iman 12, dia terus boleh masuk syurga. Bahkan Sayyidina Ali boleh bagi syafaat, dia panggil Saqqum min Ali. Misalnya riwayat palsu Syiah menyebutkan bahawa la yajuzu ahadun as-sirata illa man katabalahu aliyyun bil jawaz. Ini hadisnya. Dia kata tidak boleh seseorang itu masuk surga dengan selamat melintasi titian sirat, melainkan apabila dia diberikan cop pelepasan daripada Sayyidina Ali. Tu. Baru boleh masuk. Ini cop dia ni. Dalam kitab Syiah. Kita sekian ni ada kitab Syiah. Tu. Itu hadis dia dalam kitab dia. Ni la yajuzu ahadun as-sirata. Dalam kitab dia kan. Aliyun waliyullah dukhul. Ali wali Allah. Ada cak tu boleh masuk surga. Dalam kitab dia. Ni dalam kitab dia. Kita tengok pun kita kata lucu lah, kata lebih daripada raja lawak ni nak kita kata. Tapi bagi orang yang sudah terkena penyakit ini, dia kata ini logik. Hadirat, cuba hadirat baca tentang Kristian. Kristian ini, padri dia tu boleh menghapuskan dosa. Padri dia ada autoriti menghapuskan dosa pengikut-pengikut dia, dengan syarat membuat pengakuan secara ikhlas. Bila selesai pengakuan, padri dia buat pengesahan sedikit. Apakah anda ni benar-benar ikhlas dalam pengakuan ini? Dia kata saya ikhlas. Dia kata saya ikhlas. Maka padri pun sebut, bila awak keluar daripada bilik kecil ni, awak ni bagaikan kain putih, tidak ada dosa. Pengakut dia keluar tu kan. Rasa hebat, tak ada dosa. Ini kesesatan yang berlaku dalam mana-mana aja kan pun dia ada ni. Ni. Baik hadirat. Perkara akhir yang saya nak sebut lah. Mana Syiah ni tu kalau nak bincang cukup panjang lah. Cuma saya ingin memperingatkan, kita dalam konteks kita dengan guru, dengan ustaz, dengan orang yang kita sayang, kita ada limit dia, ada batas dia yang perlu kita patuhi. Misalnya perkara yang kita patuhi, apa dia? Biar kita tahu
Mana tahap manusia ni setakat mana. Dalam akidah Ahlussunnah disebut, kalau hadirat belajar dengan cara sistematik antara ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, setiap manusia itu dia memang melakukan kesalahan. Yang kedua, setiap pandangan manusia itu tak kira siapa selain daripada Nabi dan Rasul, setiap pandangan manusia itu tidak semestinya benar. Itu akidah Ahlussunnah tu. Kita kena tahu kenapa perkara itu diletak sebagai ciri-ciri Ahlussunnah. Sebabnya hadirat, antara yang tidak ahli sunnah, dia menganggap kata-kata guru dia, mimpi guru dia bagaikan wahyu. Ajaran salah di Malaysia ni, sama ada di Kelantan ke di mana-mana pun, itulah sebenarnya dia punya kefahaman mereka, akidah mereka. Saya pernah jumpa beberapa orang yang mengikuti ajaran salah ini, memang dia menganggap bahawa mimpi ketua mereka ini bagaikan wahyu, walaupun dia tidak sebut wahyu, tetapi tidak boleh disanggah. Tidak boleh disanggah. Kalau guru mereka bermimpi untuk berkahwin, anak pelajar-pelajar dia mesti usaha supaya guru dia dapat kahwin. Siapa begitu? Ini arahan daripada Tuhan. Teruk tu. Memang begitu. Sebab tu dalam akidah Ahlussunnah jelas disebut, kata-kata guru itu tidak semestinya benar. Kita kena tengok dulu, perlu pengesahan dulu apa yang disebut oleh dia. Yang ketiga, seseorang itu siapa sahaja dia, sama ada dia keturunan Rasulullah ke ataupun siapa sahaja dia, tinggi mana kita menganggap dia dalam agama, dia tetap melakukan kesalahan dan dia tidak boleh bercanggah dengan akidah. Ini ketetapan yang dibuat oleh ulama. Seseorang manusia tu, tak kiralah dia guru tarikat ke, guru sufi ke, dia itu mesti mengikut syariat. Kalau dia bercanggah dengan syariat, maka dia itu tidak benar. Kita kena tolak dia. Ukuran seseorang itu benar tidak benar adalah bercanggah ataupun tidak bercanggah dengan syariat. Itu kita kena pergi. Banyakkan hadirat. Saya pernah ikuti tarikat lama, setahun, masuk tahun kedua, barulah saya tahu bahawa guru tarikat ini dia melakukan penyembahan terhadap makhluk. Dia ada majlis yang khusus dalam bilik dia. Bila saya dibenar masuk dalam bilik dia, terkejut saya tengok penuh dengan bahan-bahan yang digunakan untuk pemujaan. Batu daripada setiap bukit, air beberapa lautan, kemudian gambar yang dianggap sebagai gambar orang bunian, ada macam-macam. Terkejut kita tengok. Kalau tidak masuk dalam bilik dia, kita tidak tahu. Jadi saya diberi kepercayaan oleh dia, dia yakin saya ni pengikut setia dia, dia benar saya masuk dalam bilik. Terkejut saya tengok. Ringkasnya terkejut saya tengok. Akhir sekali saya kata, sesak ni Tok Guru ni ustaz. Padahal boleh tafsir Quran, baca Quran ni terjemah tafsir tanpa melihat terjemahan dan tafsir. Dia ingat dalam kepala dia, tapi dia lisan. Orang boleh terpengaruh dengan dia. Memang ramai anak murid beribu di Kedah, di Kelantan, tapi saya tengok teruk kedudukan dia. Jadi perkara ini kita nilai dari sudut tu. Kita nilai tengok dia semaya atau tidak. Ni kalau subuh tak semaya, tak salat subuh hadirat, walaupun kita rasa hebat, kita kagum kepada dia, kita kena tolak bila dia bercanggah dengan syarat. Mana kalau kita pegang perkara ini, kita letakkan ini sebagai neraca kita, insya-Allah tidak ada orang yang boleh tipu kita. Kena yakin. Nabi kata, in taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima falan tadillu abada, kitaballah wa sunnata rasulih. Nabi menyebutkan, aku tinggal kepada kamu dua perkara, sampai bila-bila kamu tak akan sesat. Sampai bila-bila kamu tak akan sesat kalau kamu berpegang teguh dengannya, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi. Jadi hadirat, tidak ada jalan lain, elemen yang penting yang boleh menjadi pagar, menjadi pelindung kita, yang boleh mengawal kita supaya kita tidak terjebak dalam fahaman salah, dalam ajaran salah, adalah dengan cara belajar Al-Quran, belajar hadis Nabi dengan cara yang betul, dengan guru yang mursyid. Kita kena tengok guru ni. Kalau guru ni melakukan ajaran yang tidak betul, bercanggah dengan syariat, kita kena fikirlah. Biarlah kita ni ada satu qiyam, satu nilai, satu neraca sendiri. Kalau tidak hadirat, kita akan bila-bila masa kita ni bagaikan seperti tidak manusia kita ni.
bagaikan lembu dicucuk hidung. Kita kena ada tu. Itulah peringatan daripada saya untuk diri saya sendiri dan untuk hadirin-hadirat para sahabat sekalian. Marilah sama-sama kita memperteguhkan kedudukan kita dalam agama ni dengan cara kita mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari Al-Quran, dan kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kita, Allahumma arinal haqqa haqqan, ya Allah tunjukkanlah kepada kami yang benar itu sebagai benar, warzuqna tiba'ah, dan berilah peluang kepada kami untuk ikut yang benar yang kami nampak sebagai benar itu. Allahumma arinal batila batila, ya Allah tunjukkanlah kepada kami yang palsu itu palsu, warzuqna ijtinabah, dan berilah peluang kepada kami supaya kami dapat menjauhinya. Kita kena baca, sentiasa baca doa ni. Dalam fenomena kita sekarang ni hadirat, banyak sangat berlaku mana kesesatan. Kalau di Kuala Lumpur ni, izam itu, fahaman itu cukup banyak, dengan liberal ni, dengan pluralisme, dan setengah-setengah fahaman tu tak ada nama pun, tapi dianya sesat. Bagaimana kita nak menentukan posisi kita supaya kita sentiasa berada di atas kebenaran? Selain daripada kita berusaha belajar, kita juga mesti mendapat perlindungan daripada Allah SWT. Doalah hadirat, mudah-mudahan kita dan anak cucu kita dijaga oleh Allah SWT. Jadi sekadar itulah hadirat untuk pagi ini. Mudah-mudahan perkongsian maklumat ini berguna untuk kita sebagai peringatan. Kerana Nabi dalam hadis yang sahih, ada Nabi sebut, Nabi kata umat aku akan selamat selagi dia ada pertanyaan, bolehkah benda ni, benarkah benda ni, betulkah begini, selagi ada persoalan-persoalan itu dalam diri umat, dia akan selamat. Begitulah hadirat untuk pagi ini. Saya minta maaf sekiranya apa yang saya sebut itu tidak dapat memenuhi tidak mencapai tajuk yang diberikan pada pagi ini, ataupun mungkin ada di kalangan sahabat-sahabat hadirat tak faham. Saya rasa ada baiknya jugalah kalau kita buka peluang untuk soal jawab, kalau ada nak tanya apa-apa dalam masa yang 10 minit atau 15 minit. Jadi apa yang saya sebut tadi, kalau ada nak tanyalah dengan berkaitan dengan tajuk yang kita bincang ni, bolehlah. InsyaAllah kalau saya boleh jawab, saya akan jawab. Kalau sekiranya perkara itu saya tak dapat jawab, kita akan bagi perhatian lah pada soalan itu. Bolehlah kalau nak tanya. Ada persoalan ke? Tak apalah kalau tidak ada soalan, rasanya kita tangguh dulu majlis kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.